Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini, cikgu akan menunjukkan bagaimanakah untuk menentukan nombor pengoksidaan. Jadi sebelum itu, kita lihat apa maksud nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan atau keadaan pengoksidaan ialah cas unsur dalam sebatian jika pemindahan elektron berlaku dalam atom untuk membentuk ikatan kimia dengan atom lain. Okey, jadi di sini ada beberapa ataupun ada 8 garis panduan untuk kita lihat bagaimanakah untuk menentukan nombor pengoksidaan. Okey, garis panduan yang pertama adalah nombor pengoksidaan bagi semua unsur ialah sifar. Jadi kalau kamu tengok dalam persamaan itu, dia ada unsur sahaja. Jadi secara automatik nombor pengoksidaan dia adalah sifar, adalah kosong. Okey, nombor 2, nombor pengoksidaan bagi ion monoatom adalah bersamaan dengan cas pada ion itu. Okey, jadi seperti kita tahu kan, dah hafal kan, ion monoatom contohnya kuprum 2. Jadi cas dia adalah positif 2, ya. Kalium, ion kalium kita dah hafal kan, cas dia adalah positif 1. Okey, ion bromida, dia negatif 1. Ion oksida, dia negatif 2. Aluminium, okey, dia positif 3. Jadi pada ion monoatom tu kita dah tahu dah, dekat atas tu dia ada cas dia. Jadi itu nombor pengoksidaan bersamaan dengan cas pada ion itu. Okey. Yang ketiga, nombor pengoksidaan unsur dalam sebatiannya bagi kumpulan 1, 2 dan 13 dalam jadual berkala masing-masing ialah 1, positif 1, positif 2 dan positif 3. Maksudnya jika unsur tu berada di kumpulan 1, jadi kita tahulah nombor pengoksidaan dia 1. Bagi contoh kat sini lithium klorida. Jadi kita nak cuba kita cari Li ni berapa, lithium. Jadi kita tahu Li ni adalah kumpulan 1. Jadi nombor pengoksidaan dia 1. Okey, jadi contohnya natrium oksida Na ni kita nak tahu berapa. Jadi Na kita tahu dia kumpulan 1. Jadi nombor pengoksidaan positif 1. Okey, sama juga dengan magnesium oksida. Magnesium ni cas berapa? Kita tahu Mg ni adalah di kumpulan 2. Jadi cas dia adalah positif 2 dan seterusnya adalah aluminium klorida. Dia berada di aluminium ni berada di kumpulan yang ke 13. Jadi cas maupun pengoksidaan adalah positif 3. Okey. Kita lihat pula pada garis panduan yang nombor 4, jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam satu sebatian ialah sifar. Jadi contohnya di sini Jadi contohnya NaCl. NaCl. Okey, jadi jumlah dia adalah sifar. NaCl sama dengan sifar. Itu maksudnya. Okey, jadi dia tak ada cas. Nanti kalau kita kira, sebab apa? Sebab Na plus tambah Cl negatif 1, jadi sama dengan sifar. Okey, jadi dekat sini kita lihat NaCl kat sini atas ni dia tak ada sebarang cas. Jadi kalau tak ada sebarang cas tu nak senang tengok, dia adalah bersamaan dengan sifar. Okey. Okey, bagi contoh kat sini tentukan nombor pengoksidaan bagi sulfur dalam sulfur trioksida. Jadi dia nak cari X tu. Jadi S tu kita jadikan dia sebagai X, atau tu tak nak X pun tak apa. Kita letak je S tambah O ni kita tahu dia negatif 2, tapi ada 3 kat sini jadi 3 negatif 2 sama dengan sifar. Sifar ni lah dia punya garis panduan nombor 4. Jadi kalau kita kira S tambah 3 darab dengan negatif 2 jadi negatif 6 sama dengan sifar. Nak cari S saja, kita pindah negatif, pindah ke sebelah sana jadi positif 6. Macam tu jalan kerja dia. Okey. Seterusnya,
Yang kelima, ya, jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam satu ion polyatom adalah bersamaan dengan cas pada ion itu. Jadi ini ya adalah yang kelima, dia berbeza dengan nombor 4 tadi. Nombor 4 tu dia kata ya adalah sifar. Tapi kalau nombor 5, okey, dia kata satu ion polyatom adalah bersamaan dengan cas polyatom itu. Contoh kat sini dia bagi NH4+. Nampak? NH4+. Nampak ada tambah kat sini. Jadi itulah cas dia. Positif 1. Nampak? Okey, kat sini dia kata N ya tambah H4 tadi positif 1. Inilah. Jadi cas dekat atas ni ya ia adalah jumlah suatu ion polyatom tu. Okey. Jadi kat sini contohnya, kita tengok di sebelah kanan ni ada contohnya. Dia cari karbon kan. C. Okey. Tambah. Okey. O. O berapa? Negatif 2 kan. Okey. Tapi dia ada 3 kat sini. Jadi 3 darab negatif 2. Dia sama dengan. Mana dia dapat 2 ni? 2 ni dia dapat daripada yang kat sini. Nampak 2. Jadi negatif 2. Okey, kita boleh kira C. Jadi 3 darab negatif 2, negatif 6 sama dengan negatif 2. Ya, C sama dengan negatif 2. Ya, negatif 6 ni pindah. Okey, ke sebelah sana jadi positif 6. Jadi C sama dengan negatif 2 tambah 6 sama dengan positif 4. Itu cara dia. Okey, seterusnya. Yang keenam, nombor pengoksidaan bagi hidrogen dalam sebatian biasanya positif 1. Ya, kecuali dalam logam hidrida, iaitu negatif 1. Jadi kita tahu kan, biasanya hidrogen adalah positif. Kan? Jadi bagi kes logam hidrida, dia akan menjadi negatif 1 bagi ion hidrogen. Okey, contoh kat sini ya. Contoh yang pertama yang dalam kotak biru ni, dia bagi contoh bahawa ni casnya positif 1 lah. Sebab cuba dikirakan H tambah Cl. Cl ni kita tahu negatif 1 kan. Negatif 1 sama dengan kosong. Jadi H sama dengan pindah ke sini jadi positif 1. Jadi bagi keadaan yang normal, yang biasa. Tapi kalau keadaan yang dalam keadaan logam hidrida, contohnya di kotak hijau. Nampak ni logam, ni hidrida, hidrogen. Jadi Na kita tahu NaH. Jadi kita nak cari H tu kan. Okey, nak cari H. Na kita tahu positif 1 tambah. Okey, kalau tak nak letak X pun letak H pun boleh. H sama dengan kosong. Okey. Kenapa kosong? Ingat tak tadi? Ya. Pada garis panduan nombor 4 kan. Dia kata jumlah nombor pengoksidaan dalam unsur satu substansi ialah sifar. Nampak kat atas ni tak ada pun sebarang cas. Jadi itulah sama dengan kosong. Okey, jadi H kita pindah negatif positif 1 tu di sebelah sana jadi negatif 1. Nampak? Ni bagi logam hidrida dia jadi negatif 1. Tapi kebiasaannya H pada lain tempat ataupun lain keadaan ni H kebiasaannya adalah positif 1. Okey, seterusnya yang ketujuh. Nombor pengoksidaan bagi oksigen dalam sebatian biasanya negatif 2 kan. Okey, kecuali dalam sebatian peroksida iaitu negatif 1. Ini bagi contoh. Okey, jadi kotak biru ni pada keadaan yang biasa kan, MgO. Jadi Mg nak cari yang O. Jadi MgO nampak tak ada cas kat sini, jadi maksudnya sama dengan kosong. Jadi Mg kita tahu dia kumpulan kedua, jadi positif 2 tambah O lah ataupun X. Okey. X. Kalau O tu sama dengan kosong, takut keliru kan. Sama dengan kosong. Jadi 2 tambah X. Okey. Jadi kita pindah lah. Kita terus buat X sama dengan
Positif 2 ni pindah ke sana jadi negatif 2. Okey, jadi bukti dia betul lah. O tu charge dia adalah negatif 2. Tapi kalau hijau ni, dalam kotak hijau ni adalah dalam keadaan sebatian peroksida. Contohnya, di sini dia kata H2O2. Jadi, nampak tak ada charge kat sini. Jadi, sama dengan kosong. Okey, seterusnya kita nak cari O kan. Okey, H kita tahu dia adalah positif 1. Jadi, tapi sini ada 2. Jadi, dia 2 darab positif 1 tambah 2. Ni O ni kita nak cari, kita letak X lah. Sama dengan kosong. Jadi kat sini 2 darab positif 1, 2 tambah 2X sama dengan kosong. Jadi kita nak cari 2X, kita pindah 2 ke sana. Ni 2 positif, jadi negatif. Jadi X sama dengan negatif 2 bahagi 2 sama dengan negatif 1. Okey, ini contoh dia. Bila dalam keadaan peroksida, H2 akan jadi negatif 1. Kita buktikan bahawa ia betul. Okey, seterusnya nombor 8. Nombor pengoksidaan bagi unsur kumpulan 17 dalam unsur nombor pengoksidaan bagi unsur kumpulan 17 dalam sebatian biasanya negatif 1. Biasanya kumpulan 17 ni kan, klorin, bromin, iodin. Kita tahu kan charge dia adalah klorin, bromin, bromin, iodin. Kita tahu charge dia adalah semua negatif 1. Betul? Okey, negatif 1. Jadi, nombor pengoksidaan fluorin sentiasa negatif 1. Jadi bagi fluorin, jangan risau, semua adalah negatif 1, sentiasa negatif 1. Nombor pengoksidaan klorin, bromin dan iodin biasanya negatif 1, kecuali apabila unsur itu terikat kepada unsur lain yang lebih elektronegatif seperti oksigen, maka nombor pengoksidaannya akan menilai positif. Maksudnya kalau kamu nampak ada kumpulan halida, ada unsur halida, dia ada O, mungkin dia punya nombor pengoksidaan tu tak jadi negatif 1, dia akan jadi positif 1. Tapi hanya fluorin saja sentiasa negatif 1. Okey, contohnya. Okey, contoh yang biru ni dia tanya pasal fluorin. Dia cuba fluorin. Jadi fluorin jangan risau, sentiasa negatif 1. Contohnya HF. HF ni tak ada charge, jadi sama dengan kosong lah. Okey, jadi nak cari F ni berapa? H ni positif 1 tambah F sama dengan kosong. Jadi F sama dengan negatif 1. Okey, tu bukti dia. Okey, yang hijau ni klorin. Jadi nak cari KClO. Nampak tak ada charge kat sini. Jadi sama dengan kosong. Ni sini tak ada charge, sama dengan kosong lah. Nak cari Cl. Jadi K kita tahu dia kumpulan 1, positif 1 tambah Cl yang nak cari, boleh letak X ataupun letak je Cl. O berapa? Tambah negatif 2. Okey, sama dengan kosong. Jadi kat sini kita tambah siap-siap lah. Positif 1 tambah negatif 2 berapa? Positif 1 tambah negatif 2. Negatif 1 kan? Jadi Cl tolak 1 sama dengan kosong. Jadi Cl berapa? Cl sama dengan ni, pindah ke sana jadi positif 1. Ni contoh dia. Macam mana yang dia katakan dalam keadaan terikat dengan unsur elektronegatif seperti oksigen ni. Ada oksigen kat sini. Charge dia akan jadi positif 1. Okey. Ni contoh yang lain. Okey. Contoh yang lain adalah bromin kat sini kan. Okey, jadi kita tengok adakah bromin charge negatif 1 ataupun positif. Tapi kalau kat sini kita secara nyata kita tengok Br ni ada attach dengan O. O syarat dia kata kalau terikat dengan unsur lain yang lebih elektronegatif seperti oksigen, dia pengoksidaan akan jadi positif. Cuba kita kira. Br tambah O3 sama dengan nampak ada charge. Ni ada charge. Jadi negatif 1 lah.
Okey, jadi BR ni kita nak cari tambah O ni berapa? Negatif 2 darab 3 sama dengan negatif 1. Okey, jadi BR, okey, kita darab negatif 2 darab 3 jadi negatif 6. Ya, negatif 6 sama dengan negatif 1. Okey, jadi seterusnya kita tukar siap-siap negatif 6 tu ke sana. Jadi negatif 6 ke sana jadi positif 6. Jadi BR sama dengan negatif 1 tambah 6. Jadi jawapan akhir dia adalah negatif 1 tambah 6 sama dengan positif 5. Nampak? Jadi positif 5 jawapan dia sebab dia terikat dengan unsur lebih elektronegatif seperti oksigen. Okey, di sini ada aktiviti 1D. Ya. Jadi cikgu harap ya kamu buat aktiviti 1D ni sebagai latihan ya pada masa akan datang ataupun dalam video lain cikgu akan tunjukkan cara ya pengiraan nombor pengoksidaan bagi soalan ataupun aktiviti 1D. Okey. Dan jangan lupa kamu juga kena cuba buat dan hantar jawapan dia kepada cikgu. Okey, itu saja. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.